صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 22, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang keempat, bahawasanya jantung itu, yakni hati rohani itu, tempat taruh, tempat simpan bagi segala sifat-sifat kepujian, seperti iman dan makrifah dan tawakkul dan redha dan pengetahuan. Maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini, bahawa dipelihara akan dia akan pertaruhan daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru, iaitu seteru syaitan. Dan yang keempat daripada 5 sebab, 5 kerana kenapa kau wajib kita memelihara hati daripada segala sifat-sifat yang dicela. Kenapa kau kita wajib hiasi hati dengan sifat-sifat yang dipuji? Didatangkan kerana 5 perkara. Dan yang keempat daripada 5 perkara, 5 kerana. Kenapa wajib atas kita memelihara hati daripada sifat yang dicela dan menghiasi hati dengan sifat yang dipuji. Yang mana terdahulu, sebab yang pertama kerana Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Maka bila Allah mengetahui, maka wajiblah kita takut bahawa Allah Ta'ala ni mengetahui sifat yang keji, yang dicela ada di dalam hati kita, dan kita tidak menghiasi hati dengan sifat yang dipuji, sifat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita maklum perintah wajib daripada Allah ini bukan hanya perintah sembahyang puasa, bukan perintah dengan ketaatan hati. Jadi Allah mengetahui akan apa yang ada dalam hati kita. Tiba-tiba kita tidak bersifat tidak melakukan ketaatan hak bahasa hati. Kau luar kita semayang, kau luar syariat kita puasa, kita mengaji Al-Quran, kita berzikir, tapi perintah Allah hati kita tunai ataupun tidak. Kalau kita tidak tunaikan, takut kita akan Allah. Jadi seolah-olahnya hak perintah zahir kita turut, perintah dalam hati kita tak turut. Kalau seumpama tu kita sebenarnya kita bukan turut perintah Allah, sebenarnya kita buat benda yang orang nampak, orang puji kita. Sebab tu hak zahir kita turut, sembahyang puasa perintah kita turut. Hak hati ikhlas, tawakul, taubah, hak tu kita tak peduli. Sebab
Orang tak nampak dalam hati kita, tapi Allah mengetahui yang dalam hati. Bila Allah mengatakan dalam hati, takutlah kitanya kalau hati kita bersifat dengan sifat yang dicela, takut kitanya Allah mengetahui kita tidak taat di dalam hati kita. Itu sebab yang pertama, sebab Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Yang kedua, kerana tempat tilikan Allah Ta'ala bukan hanya zahir sahaja, tilikan Allah sampai ke hati. Bukan hanya Allah tilik zahir je, tengok semayang, tengok puasa saja, tapi Allah Ta'ala tilik sampai ke hati. Jadi tempat tilikan Allah di hati, takkanlah tempat tilikan Allah ni kita nak biarkan berlumur dengan sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab yang kedua. Kerana yang ketiga, hati ni diumpamakan dengan raja. Kalau raja tu elok, maka anggota-anggota yang lain pun jadi elok. Kalau hati umpama raja tu jahat, maka jahatlah sampai kepada anggota-anggota yang lain. Kalau hati baik, maka anggota lain pun jadi baik. Tapi kalau hati jahat, contoh, kalau hati bersifat dengan sifat hasad, maka daripada hati yang bersifat dengan sifat hasad ni, maka pergi kepada lidah. Bila hati kita deki, lidah kita pun mengfitnah, menghasut contohnya. Sebab apa tu? Sebab kita tak puas hati kerana dia dapat nikmat daripada Allah lebih daripada kita. Maka kita pun nak jatuh dia, kita pun fitnah, kita pun buat macam-macam. Kita fitnah hasut macam-macam. Kenapa mari gitu tu? Mari daripada hati hasad, dengki dengan apa yang Tuhan kurnia kepada seseorang. Lepas tu dah padang setakat tu, mau dia khianat pula kok lain, cari ilmu sihir. Itu lagi berat tu. Nak pergi kepada perbuatan-perbuatan syirik. Kenapa anggota zahir buat perkara-perkara yang salah ni? Sebab raja hati itu dengki. Bila hati itu rosak, maka dibawa kepada rosaklah anggota-anggota yang lain. Maka kita kenalah, wajiblah kita bersungguh-sungguh membaikkan hati kita, raja, kepada anggota-anggota yang lain. Itu sebab yang ketiga. Dan yang keempat, ini sebab yang keempat, kenapa wajib kita pelihara hati daripada sifat yang dicela, hiasi hati dengan sifat yang dipuji. Bahawasanya jantung itu, yakni hati rohani itu, tempat taruh, tempat sipang, tempat letak bagi segala sifat-sifat kepujian. Mana sifat kepujian? Seperti iman. Seperti iman. Maka iman kitanya duduknya di mana? Di hati. Yang mana iman inilah hak paling tinggi sekali, hak paling lebih sekali, hak paling utama sekali, hak hati, hak dalam, hak batin. Tapi kalau hak zahir ke, hak paling lebih sekali semayang, itu hak zahir. Tapi hak hati, hak batin, hak dalam, hak paling besar sekali adalah iman. Maka iman duduk di mana? Iman duduk di hati. Jadi iman duduk di hati. Jadi hak paling besar ni tempat duduknya adalah di hati. Sebab tu kita wajib kena pelihara hati dari sifat-sifat yang dicela. Ini untuk sah iman. Nak dapat kekuatan iman pun bergantung pada hati juga. Nak dapat kekuatan iman, untuk sah iman di hati, percaya hati. Untuk dapat kekuatan hati kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, mari daripada kekuatan hati juga. Nak terhasil kekuatan hati, mari daripada amalan zahir yang sempurna, ketaatan hati yang sempurna. Barulah jadi subur, kuat, mantap iman kita dengan Allah. Di mana? Di hati. Permulaan untuk berimannya di hati. Nak dapat kekuatan iman pun di hati. Sebab tu kita semayang tak tinggal, puasa tak tinggal. Tetapi kenapa iman kita tak kuat? Tak kuatnya macam mana? Sampai masa Tuhan uji, cuba kitanya, tak terselah. Sabar kita tidak terselah, reda kita tidak terselah. Sebab apa jadi gitu? Sebab iman kita tak kuat. Semayang kita dengan ilmu fiqh comel,
Puasa kita dengan ilmu fiqh comel. Tapi kenapa iman tak kuat? Hak tu hak zahir. Macam mana hati kita, keikhlasan kita pada masa semayang, hati kita macam mana, ketaatan hati kita sempurna ke tak? Bila ketaatan hati tidak sempurna, mutu semayang kita tak tinggi lah. Bila mutu semayang kita tak tinggi, macam mana nak terhasil kekuatan iman kita? Ni kita muhasabah lah. Kita semayang dengan ilmu tak? Tapi kalau semayang tauhid tak ada, fiqh tak ada, macam sebut mengelepah lah, itu semayang ada atau tak ada pembicaraan. Ini hak semayang sebenar. Kenapa kita tak terhasil kekuatan iman? Kita kena muhasabah diri kita lah. Tapi hak permulaannya, iman duduk di mana? Di hati. Iman di hati. Itu yang pertama, hak paling besar sekali. Iman di hati. Dan ma'rifah. Makrifah pun di mana? Hati. Iman dan makrifah. Makrifah hak permulaan agama di mana? Di hati. Makrifah kemuncak agama, makrifah khasa aulia di mana? Di hati. Tapi makrifah permulaan agama pun di hati juga. Mana makrifah permulaan agama? Mengetahui serta mengaku putus di hati. Tu hak makrifah permulaan agama tu. Awaluddin makrifatullah tu. Hak makrifah permulaan agama. Mana makrifah permulaan agama? Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Tu makrifah tu. Hak permulaan agama. Apa dia? Al-jazmu. Apa jazam? Putus hati kitanya. Putus kepercayaan hati kita. Tengok. Permulaan agama makrifah. Makrifah mana ni? Putus jazam di hati. Dengan pegangan yang bertepat dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah serta berdalil. Itu makrifah permulaan agama. Kemudian makrifah kemuncak agama. Makrifah khasah dia panggil. Makrifah dengan zauq. Makrifah dengan syuhud, dengan wujdan. Di mana? Di hati. Itu makrifah kemuncak agama. Jadi makrifah permulaan agama pun di hati, kemuncak agama pun di hati. Hak makrifah permulaan agama tu untuk sah iman. Tak ada makrifah tu tak ada iman lah. Itu makrifah permulaan agama. Awaluddin makrifatullah. Itulah ilmu yang pertama-tama dalam kitab Minhajul Abidin. Hak mula-mula yang wajib engkau belajar adalah mengenal Tuhan yang disembah. Tu hak saya baca berulang kali di Masjid Abidin tu. Hak dalam kitab Minhajul Abidin. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Imam Ghazali kata. Ilmu mana? Hak mula-mula sekali. Hak mula-mula sekali adalah mengenal akan Tuhan yang disembah. Tu hak mula-mula sekali. Itu dah kitab ni Minhajul Abidin. Kalau buka yang kitab tauhid, tetap dah lah. Awaluddin makrifatullah. Awal agama mengenal Allah. Mengenal Allah mana? Ini makrifah amah, makrifah untuk sah iman. Semua sekitar tauhid sama aja. Kitab Imam Ghazali pun sama aja. Ilmu yang pertama-tama mengenal Allah. Mana mengenal Allah? Ni tauhid pegangan untuk sah iman. Itu makrifah permulaan agama. Kalau orang nak menafikan itu bukan makrifah permulaan agama, hak tu orang yang nak menafikan syariat. Nak menafikan syariat. Hak tu bukan makrifah permulaan agama. Itulah makrifah permulaan agama. Hak itulah hak dibawa oleh Nabi SAW. Kalau makrifah tauhid itu bukan permulaan agama, kitab-kitab tauhid hak karangan ulama-ulama muktabar, kena ubah belaka, kena rukar belaka, kena baiki semula. Salah belaka tu kitab tauhid tu. Dalam kitab tauhid makrifah hak pertamanya makrifah tauhid lah. Mengenal Allah untuk sah iman. Jadi kenapa dia terbalik nak menafikan syariat seumpama tu? Kalau kita ikut jalan syariat sungguh, sebut kata permulaan makrifah permulaan agama adalah makrifat tauhid untuk sah iman. Kalau betul kita ikut jalan, kita nak pakai jalan syariat, kita kena bawa kot tu lah.
Apa ilmu yang pertama yang kita nak ajar? Ilmu mengenal Allah untuk sah iman, untuk sah keenam-enam rukun iman. Dan kalau kita kata itulah hak permulaan agama, itu ilmu yang macam disebut dalam kitab Minhaj, hak pertama-tama wajib kita belajar. Kalau kita nak ikut semua jalan syariat, nak ikut sudah dalam jalan Imam Ghazali rahimahullah, kena ajarlah ilmu yang pertama-tama, ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila tidak dimulai dengan ilmu yang pertama-tama mengenal Allah, akhirnya kena pusinglah. Bahawa ilmu tauhid, makrifah dalam tauhid itu bukan permulaan agama. Tak ada jalan dah, kena pusinglah. Sebab jalanan tidak seumpama tu. Kena ejahlah. Jadi kalau pusing seumpama tu, itu sudah tidak ikut jalanan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dia orang ni kadang-kadang menafikan syariat secara terang-terang. Ada orang yang menafikan syariat secara tak nyata, secara tak langsung. Syariat, tapi adakah syariat kita ikut jalan syariat sebenar ke tak? Ada orang yang memang tolak syariat sungguh. Sama beginilah, ada orang sebut agama ditambuh, sebut agama ditambuh, mayabang ditambuh, ditambah sebut agama ditolak tepi. Ada orang kita kena ambil agama, kena ikut jalan agama, faham tak? Hak tolak agama terang-terang tu satu hal lah. Tu memang tambuh agama terang-terang. Ada orang tak boleh, kita kena ambil jalan agama. Tetapi betul tak kita ikut jalan agama yang kita kata kita kena ambil agama tu? Betul ke tak? Kita kena berakidah agama. Kita belajar ilmu akidah agama. Kita mesti taat kepada Allah zahir dan batin. Dan ilmu ketaatan zahir kita belajar ke tak? Ilmu ketaatan batin kita belajar ke tak? Tadi dia tak buat agama, sebut agama dia tolak tepi dah. Ni hak kita kata nak agama ni, nak akidah agama, nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Kita kata nak akidah agama. Kita belajar dah ilmu akidah. Kita mantap dah ilmu akidah kita. Kita tekan dah ilmu akidah kita. Kita peduli ke tak? Tak, patut. Ni sama juga sebenarnya. Tidak ikut jalan agama, tapi tak terang-terang sebab dia kata kita nak agama. Hak pertama tadi memang dia kata tambah agama. Punya agama pun tak peduli, tu terang-terang. Ada orang dia kata nak agama, nak memperjuangkan agama, tapi apa dia agama? Apa dia agama? Yang kita nak, yang kita nak ikut jalan agama, yang kita nak memperjuangkan agama, apa dia agama? Agama slogan, agama percakapan. Mana agama? Agama ada usuluddin, tanpa agama akidah. Mana akidah? Agama ada imaduddin, tiang kamu solat. Solat kita macam mana? Dengan ilmu ke tidak? Ini satu pulau. Kata nak agama, tapi sebenarnya bukan nak agama, membelakangkan agama. Sama macam tadi lah, ada orang tolak syariat, ada orang dia kata tak tolak syariat. Tapi apabila sebut kata makrifah pun agama adalah makrifah tauhid, tak boh. Sebab apa? Sebab tak bawa tauhid, ilmu yang pertama, bukan dikesampingkan, tidak ditekan, tidak dipedulikan. Gitu je lah. Ada orang yang terang-terang tolak syariat, ada orang yang sebenarnya tidak ikut jalan syariat, tolak syariat juga. Sama macam ada orang yang tambah agama terang-terang, ada orang kata nak agama, tapi belajar ilmu agama tak mau. Nak agama saja je, agama semangat kosong saja. Nak agama pun seumpama tu. Terutama sekali nak agama macam mana kalau kita tidak utamakan penekanan akidah agama kita. Akidah agama, sebut akidah agama semua orang boleh sebut. Sebut akidah ahli sunnah wal jamaah, semua orang boleh sebut. Mudah je tu. Cakap berakidah dengan akidah Al-Quran dan hadis, berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, tu sebut kataan tu boleh sebut belaka. Mana akidah Al-Quran dan hadis? Mana akidah ahli sunnah wal jamaah? Kita tekan ke tak? Nak cerita bab iman, nak cerita bab makrifah ni.
Itu akhirnya akhir zaman agama hanya tinggal pada nama sahaja, pada rupa sahaja. Itu akhir zaman. Kita nak agama, kembali kepada ilmu. Nak agama, kembali pada ilmu. Ilmu asas agama. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Jadi ilmu tauhid, ilmu yang pertama. Makrifah dan tauhid itu makrifah permulaan agama. Kalau kita mengikut jalanan makrifah tauhid permulaan agama, kita kena dahulukan ilmu tauhid. Kita kena tekan mula-mula sekali ilmu tauhid. Tapi kalau tak pedulikan ilmu makrifat tauhid ni, kena ubahlah. Makrifah permulaan agama bukan makrifat tauhid. Apa kena buat gitu? Kita pun dah ikut jalan tu. Kita pun dah ikut. Akhirnya kita membelakangkan syariat. Syariat mana? Makrifah permulaan agama, tapak agama kita kesampingkan, kita kebelakangkan. Itu bukan orang yang beragama, tak ada syariat agama. Nak syariat agama, balik kepada jalanan sebagaimana hak Nabi SAW bawa. Hak perintah pertama-tama adalah perintah iman dan makrifah. Hak perintah yang pertama-tama iman dan makrifah. Baru pergi kepada amal-amal ibadah. Yang mana amal-amal ibadah kebanyakannya diperintah selepas Nabi kita hijrah ke Madinah. Lepas Nabi kita hijrah ke Madinah, hak kebanyakan hak perintah-perintah syariat agama Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin banyaknya adalah di Madinah. Penekanan bab iman, bab makrifah permulaan agama adalah di Mekah. Ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Makkiyah. Fa'aminu billahi wa rasulih. Itu Tuhan perintah ke Nabi beritahu kepada manusia, ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Tuhan perintah kepada Nabi kita beritahu pada manusia, aku ni adalah utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Apa Allah Taala perintah ke Nabi? Perintah kepada ummah Nabi, fa'aminu billahi wa rasulih. Itu yang pertama. Berimanlah kamu dengan Allah dan dengan Rasul. Itu yang pertama. Barulah di hujung ayat, wattabi'uhu la'allakum turhamun. Barulah mengikut oleh kamu akan Allah dan Rasul. Apa lagi pada hak syariat zahir dan batin? Yang pertama iman dan makrifah. Itu yang pertama. Allazina amanu barulah wa amilus solihat. Allazina amanu wa amilus solihat. Yang pertamanya iman, makrifah itu yang pertama. Wa amilus solihat baru lagi kepada amal soleh zahir dan batin. Perintah zahir, perintah batin kita kerjakan. Baru lagi pada wa amilus solihat. Tapi iman makrifah ni di mana tempat taruhnya? Di hati. Itu tempat taruh iman dan makrifah. Iman hak permulaan dengan iman yang kamil, iman yang sempurna pun di hati. Makrifah permulaan, makrifah ammah, permulaan agama pun di hati. Makrifah khasah pun di hati. Mana apa ni? Itu kedudukan hati kita dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakul dan redha, itu pun semua di hati. Tawakul, berserah segala pekerjaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah segala pekerjaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita melakukan usaha buat asbab. Itu syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Usaha buat asbab itu syariat zahir, syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakul, berserah di dalam hati kita. Dia tawakul di hati, tapi bukan menafikan usaha, bukan menafikan mana ikhtiar usaha kita. Sebab ikhtiar usaha adalah syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau berserah tanpa buat asbab, itu tidak panggil tawakul. Itu dia panggil umniyah, angan-angan kosong. Itu dicela pada syarak. Kemudian tawakul tu sendiri ada beberapa tahap, ada beberapa peringkat tawakul tu sendiri. Kemudian tawakul peringkat permulaan ke peringkat pertengahan ke peringkat tinggi ke, tempat letaknya adalah di hati. Tawakul peringkat permulaan, peringkat pertengahan,
peringkat yang tinggi pun letaknya adalah di hati. Ni yang minta alih kereta. Kereta lah. Itu dia comel sini, alih kereta. BGQ 1580. BGQ 1580. Minta alih. Ini contoh tawakul. Dia semua sifat-sifat mahmudah bicaranya di hati. Tapi dia contoh dengan tawakul. Sebab tawakul ni tinggi kedudukannya, hak berkaitan dengan ketaatan hati. Tawakul panjang pembicaraan dalam kitab Minhajul Abidin. Tawakul panjang pembicaraan kitab Minhajul Abidin. Sebab di antara perkara yang banyak mengganggu kita dalam ibadah adalah persoalan rezeki. Maka nak hadapi persoalan rezeki adalah dengan tawakul. Dengan tawakul. Lepas tu dia contoh dengan tawakul. Sebab tawakul ni sangat penting hak berkaitan dengan amal ibadah kita. Kalau hati kita tidak berserah kepada Allah, ikhtiar usaha kita buat tapi hati tidak berserah, maka hati kita akan fokus kepada ikhtiar usaha kita walaupun kita dalam tengah-tengah buat ibadat. Kita tengah semayang, tengah buat ibadat, tapi hati duk mikir bab khijaan. Sebab apa ni? Sebab hati tidak berserah kepada Allah. Kalau hati berserah kepada Allah, maka hati pun jadi sakinah, hati pun jadi tamakninah, tetap tenang hati kita. Sebab apa? Sebab itu usaha kita lakukan dah. Berhasil tak berhasil, semuanya qada Allah Subhanahu wa taala. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita duduk nak sibuk dalam hati lagi? Kita tebeng-tebeng sibuk pun, kalau boleh je, kalau tak boleh tak boleh juga. Kalau boleh lah, kalau tak boleh juga. Adakah kalau kita dalam semayang, kita dalam buat ibadah, hati duk mikir khijaan? Kita selesai semayang, tengok khijaan tu jadilah sebab kita duk mikir dalam semayang. Tak. Kalau Tuhan qadakkan khijaan kita berhasil. Kalau Tuhan qadakkan khijaan kita belum lagi berhasil. Semua tu qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila hati tidak berserah dalam ibadah kita, banyak dah mikir tu. Ini tawakul, hak berkaitan dengan hati. Tawakul hak berkaitan dengan hati. Kemudian tawakul hak ada hak peringkat-peringkat tu, hak berkaitan kedudukan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bab tawakul tu sendiri pun kena huram molek, kena letak molek. Kadang-kadang kita ambil cerita tawakul peringkat-peringkat aulia, kita letak kepada peringkat kita syariat, peringkat awam pun orang noh. Tak buat apa tak? Kalau berjalan pun tak buat sana, tidak sedia sebarang berkalang. Semata-mata serah kepada Allah. Itu ada cerita-cerita kita tasawuf. Itu tawakul peringkat mana? Itu orang akhyar, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang awam ni, kita wajib buat asbab. Berserah tanpa buat asbab, dicela pada syarak, itu bukan tawakul. Adapun orang akhyar, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, tanpa asbab pun tak apa bagi mereka. Tapi adakah orang akhyar pilihan Allah ni meninggalkan asbab? Terkadang mereka buat asbab, tapi mereka buat asbab pun, asbab langsung tidak ada di hati mereka. Tapi bagi mereka tidak buat asbab pun tak ada masalah. Ni orang pekat ni. Kita jangan duduk buat lakon-lakon ni. Tawakul umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Tu. Tawakul umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Adakah mayat bunyi apa-apa? Adakah mayat ada buat apa-apa? Tak ada. Kalau mayat bunyi lagi orangnya. Mana apa? Saya ingat besok tu sebut dia tu. Senyap dik dia kata. Faham tak senyap dik? Tak faham senyap dik? Mayat kan senyap dik. Senyap sungguh-sungguh. Kita dengan Tuhan kita kok. Senyap sungguh-sungguh. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa buat apa-apa pun.
Sebab apa? Sebab semuanya qada Allah. Senyap di, tak sebab apa-apa pun. Ini tawakul peringkat mana? Peringkat orang akhyar, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tawakul umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Ni kadang-kadang orang bagi ceramah ni kita kena tawakul umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Disuruh kepada siapa tu? Itu tawakul peringkat yang ketiga. Dan kita pernah bagi hati kita ni ada pembagian tawakul. Tawakul yang pertama umpama budak dengan ibu. Umpama kita dengan peguam, dengan lawyer dia kata. Tawakul yang kedua umpama budak dengan ibu. Tawakul yang ketiga umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Dalam kitab pernah bagi hati ni tawakul hak nombor 2, bukan nombor 1 paling tinggi. Hak nombor 2 umpama mayat dengan umpama anak kecil dengan ibu. Tak dapat dengan usaha, itu semua dah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik. Kalau tak kena letak, kita menafikan syariat. Mana syariat? Perintah berusaha. Berusaha tu perintah syariat. Ingat baik. Berusaha perintah syariat. Tiba-tiba kita menafikan usaha, semata-mata senyak di nak serah ke Tuhan, tu tolak syariat. Tapi kalau tawakul umpama mayat di hadapan yang memenuhi mayat, memang senyak di sungguh. Tu siapa? Orang duk tahap mana? Itu orang duk tahap aulia illah muqarrabin, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ni tapi kalau buat ceramah sekali dengar sedap kita ni. Akhirnya kita kerja buat malas lah. Allah tak dah segala-galanya. Ni kadang-kadang bawa kitab-kitab tasawuf, kalau tidak berguru membaca sendiri, ni jadi rosak. Orang pun berfahaman ilmu tasawuf, ilmu tak kerja buat, dia kata. Ada orang faham gitu. Mu jangan ngaji tasawuf. Apa? Tak kerja mu kayak gini. Dia kata gitu. Jangan duk ngaji tasawuf. Tolak dunia. Tak kerja buat. Tak cara rumah tangga, dia kata. Allah fitnah berat gitu. Mana boleh fitnah seumpama tu? Tasawuf ni ilmu syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa timbul tamahan fitnah seumpama tu? Sebab ada orang yang buat rupa tasawuf, baca kitab tasawuf, bawa pada seumpama tu. Dia tak boleh nak letak molek. Kalau dah kitab Minhajul Abidin, ni mazhab bagi dah. Ni tawakul peringkat awam, orang yang daif iman, daif yakin. Kita punya kata daif iman, daif yakin, kita kata bukan kita lalu dah. Hak tu lah kitanya. Hak tawakul peringkat ni guna ni. Tapi kita tak buat tu. Hak mana kita? Tawakul yang kedua, tawakul peringkat akhyar, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hak tawakul tu siapa ke tak buat asbab sikit habuk pun. Kita pun bubuh tu kita. Tak ada syariat, ternapi syariat. Salah kita minhat? Tidak, kita muktabar. Salah bawakan. Salah pemahaman sebab membaca sendiri tanpa berguru. Membaca sendiri tanpa berguru. Akhir timbul fitnah tamahang tu. Jangan gaji tasawuf. Pernah ganah mong. Siapa dah kerja buat, dia kata. Pengaji tasawuf lah ke tu. So kerja tambuh. Jangan kata gitu. Itu bukan ilmu tasawuf. Itu salah pengajian. Salah pengajian. Tapi kalau tawakul peringkat awam ni gitulah. Tawakul. Kalau tawakul, kenapa dalam ibadah kita duk mikir hak kerja? Duk mikir gitu, duk mikir gini, nak tidur pun doa. Faham tak? Sebab hati tidak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakul tempatnya adalah di hati. Dan redha. Redha ni apa nama? Terima, setuju dengan semua qada Allah Subhanahu wa taala. Redha ni dalam kitab pernah bagi hati duduk sifat yang ke-9. Redha ni duduk sifat yang ke-9.
Nak sapa tangga redha ni panjang pembicaraan dia. Nak sapa ke tangga redha ni, sifat yang ke-9. Sifat yang ke-8 mahabbah, kasih akan Allah. Sifat yang ke-7 tawakul. Sifat yang ke-7 tawakul. Redha sifat yang ke-9. Sifat yang pertama taubah, itu sifat yang pertama. Taubah pun di hati. Tapi kalau taubah pun cukar cemaking, nak cerita hak lain gua ni. Taubah pun cukar cemaking. Taubah daripada dulu tinggal semai tinggal puasa. Di antara rukun taubahnya kena qada. Sebut kata kena qada tambah lalu dah. Sebut kata qada semai puasa tambah lalu dah. Tu orang bunuh orang 100 orang mati masuk syurga, tak sempat pun qada semayang. Apa kena-ngena kita hak hidup tak mati-mati ni, hak konon atas jalan agama yang lama dah ni, ngaku ada makam dah ni, nak ribu apa nak banding dengan orang yang bunuh orang 100 orang, dia diarahkan berpindah untuk bertaubat, mati tengah jalan akhirnya ke syurga, dia jalan kepada bertaubat. Apa nak kait dengan kita hak atas jalan agama konon-kononnya sebut taubat, qada semayang berlepas lalu dah. Qada semayang tu ittifaq 4 mazhab wajib qada. Puasa sama, qada semayang pun tidak, qada puasa pun tidak. Wa amal sunnah, dia mengaku dia ada makam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu dia kena tipu belaka tu. Betul kita minhaj dan kita pernah bagi hati ni, taubah sifat mahmudah yang pertama. Dalam kitab Minhajul Abidin, taubah akabah yang kedua. Akabah yang pertama, bonggok yang pertama, peringkat yang pertama, perjalanan pengabdian daripada Allah. Dalam kitab Minhajul Abidin, ilmu. Yang kedua, taubah lalu dah. Ni jalan Minhajul Abidin. Tapi kalau taubah sebut qada semayang pun berlepas dah, tak ada. Qada semayang tak ada. Tak ada dalam perkiraan pun. Qada puasa pun tak ada. Wa amal sunnah, tu kohik ke dia lah. Itu semua orang yang membelakangkan syariat. Itu hak pertama. Barulah pergi kepada tawakul yang ke-7, redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Qada Allah ada yang baik, ada yang buruk. Macam mana nak redha dengan qada yang buruk? Qada buruk ni qada jahat. Baik jahat daripada qada Allah. Kita wajib redha dengan qada Allah. Nak redha kok mana kalau benda tu benda buruk, benda jahat? Tak semayang kita nak redha kok mana? Tidak puasa kita nak redha kok mana? Itu kena ngaji molek lah. Ini di antara ilmu-ilmu yang wajib fardu ain kepada kita. Barulah nak cerita pula, di mana letak redha ni? Dalam hati. Tapi kalau redha pun kita tak kenal, nak cerita gua ni. Cuba nak ceritanya, semua ni duduk di mana di hati. Dan pengetahuan, ilmu asas pun di hati. Ilmu laduni kurnia Allah pun di hati. Semuanya di hati. Iman, makrifah, tawakul, redha, pengetahuan di hati. Maka patut sangat bagi pertaruhan, bagi simpanan yang seperti ini. Mana iman, makrifah, tawakul, redha ni bahu dipelihara akan dia, akan pertaruhan tu, tempat simpan, tempat letak tu dipelihara daripada segala kelauan yang dicela. Ni hati. Dan dijaga daripada seteru. Mana seteru? Iaitu syaitan. Seteru syaitan. Syaitan tempat tujuannya mana? Di hati. Itu hak paling besar sekali syaitan tuju. Hak mula-mula syaitan tujunya bak iman, bak makrifah. Itu hak mula-mula sekali. Kemudian syaitan tujunya bila iman sempurna, iman sah dah, iman pun sempurna, makrifah pun sah dah, amal ibadah pun dengan ilmu, sembahyang puasa pun dengan ilmu, dia pun tuju di hati pula syaitannya, riaknya, ujubnya, takaburnya. Maka kena jaga hati daripada seteru iaitu syaitan. Sebab hati tempat taruh, tempat letak sifat seperti iman, makrifah, tawakul dan sifat-sifat mahmudah yang lain. Itu sebab yang keempat, kenapa wajib kita pelihara hati daripada sifat-sifat dicela dan hiasi hati dengan sifat-sifat yang dipuji.
Kenapa? Kerana hati ni tempat sifat, tempat tahu segala sifat-sifat kepujian. Dan yang kelima, bahawa jantung itu tempat ilham daripada malaikah dan tempat was-was bagi syaitan. Dan lagi jantung itu, ini hati itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. أشهد